Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pensyarah dan juga rakan-rakan kuliah STAE 2443 Komunikasi Saintifik. Saya Zahira binti Muhammad Yusof dengan nombor metrik E183785 ada menyediakan satu poster saintifik yang bertajuk Kandungan Logam Berat di dalam siri tanah oksisol di sekitar Tasik Chini, Pahang. Perbezaan komposisi batuan induk menyebabkan terbentuknya kepada beberapa siri tanah di Tasik Chini ini. Antara siri tanah yang boleh ditemui di Tasik Chini adalah siri Melaka, siri Bungur dan juga siri Rasau. Kajian ini dijalankan adalah untuk menentukan kandungan logam berat dan juga ciri fiziko-kimia yang mempengaruhi pengayaan logam berat di beberapa siri tanah di sekitar Tasik Chini. Terdapat 15 sampel daripada 6 stesen telah diambil berdasarkan jenis tanah dan juga ciri fizik tanah termasuklah taburan saiz partikel dan juga kandungan bahan organik tanah, manakala ciri kimia tanah pula boleh ditentukan pada pH, kekondaksian elektrik dan juga kapasiti pertukaran kation. Seterusnya adalah bahagian bahan dan kaedah kajian. Dalam kajian ini ada beberapa langkah yang digunakan untuk mengadakan kajian tersebut. Yang pertama melalui lokasi dan stesen kajian. Kawasan kajian iaitu Tasik Chini adalah terletak di Mukim Penyur Pahang dan terdapat 6 stesen yang berbeza mengikut jenis tanah dan siri tanah yang berbeza. Kemudian kaedah yang digunakan dalam kajian ini dapat dikelaskan kepada 4 peringkat yang terdiri daripada cerapan di lapangan, persempelan tanah, analisis makmal dan juga analisis data. Persempelan tanah ini dijalankan dengan mengambil secara rawak kira-kira 1 kilogram berat tanah permukaan atas dan sampel tersebut akan diletakkan di dalam beg plastik dan dilabelkan mengikut lokasi untuk analisis makmal. Analisis makmal merangkumi beberapa proses penyediaan sampel di mana semua sampel tanah tersebut akan dibiarkan kering pada suhu bilik dan semasa proses pengeringan dijalankan, penggumpalan sampel tanah tersebut akan dipecahkan kepada bahagian yang lebih kecil untuk mencepatkan proses dan sampel tanah kering itu akan ditumbuk menggunakan lesung kayu dan pecahan-pecahan tanah tersebut akan diayak dengan menggunakan ayak dan hasil ayakan tersebut akan dibahagikan kepada bahagian yang pertama iaitu untuk digunakan sebagai analisis parameter fiziko-kimia dan satu bahagian lagi akan digunakan untuk kajian ulangan dan sebanyak 3 replikasi digunakan untuk setiap penentuan. Seterusnya, analisis makmal. Penentuan saiz partikel dilakukan mengikut kaedah pipet berserta anyakan kering yang mana selepas kemudian akan ada beberapa lagi langkah yang digunakan, langkah yang dilakukan dalam analisis makmal untuk kajian ini. Hasil dan perbincangan. Daripada rajah yang telah diterakan di situ, rajah pertama dan rajah kedua, kita dapat lihat purata dan juga sisihan piawai bagi setiap logam yang dikaji di dalam kesemua stesen cerapan dalam kajian ini. Secara keseluruhannya kita dapat lihat yang logam ferrum mencatatkan nilai purata kepekatan yang paling tinggi di dalam kawasan kajian ini berbanding logam yang lain, dan berdasarkan analisis varian yang dijalankan didapati terdapat perbezaan signifikan di antara ke-6 stesen persempelan bagi setiap unsur logam kecuali kadmium. Secara umumnya, kandungan logam berat yang berada di dalam siri Melaka adalah lebih tinggi berbanding
kandungan logam berat yang berada di dalam siri Bungur dan juga Rasau, dan kandungan logam berat yang berada di dalam siri Rasau pula adalah yang paling rendah. Ciri fiziko-kimia tanah. Yang pertama, kita lihat kepada ciri fizik tanah. Daripada jadual 1 yang telah diterakan di dalam poster, kita dapat lihat nilai purata dan juga sisihan piawai parameter fizik tanah seperti peratusan pasir, kelodak, lempung, kandungan bahan organik dan juga tekstur tanah boleh dilihat pada jadual yang pertama ini. Daripada jadual pertama ini, kita dapat lihat hasil yang diperoleh daripada data yang telah dianalisis menunjukkan yang bahawa stesen yang pertama dengan stesen yang keenam ini terdiri daripada tekstur lempung, dan stesen kedua terdiri daripada tekstur pasir belum, sementara stesen ketiga berteksturkan lom berpasir. Manakala didapati juga di stesen yang keempat dan yang kelima masing-masing mempunyai tekstur lom lempung dan lom lempung berkelodak. Seterusnya, kita lihat kepada ciri kimia tanah. Ciri kimia tanah dapat ditentukan pada pH, kekondaksian elektrik dan juga kapasiti pertukaran cation. Dan kita lihat yang pertama iaitu melalui dan pada pH tanah yang kita dapat lihatkan secara keseluruhannya dalam kajian ini, yang kita dapati bahawa kesemua tanah yang dikaji bagi setiap stesen tersebut bersifat asid kerana purata pH yang dapat daripada ini adalah rendah, yang mana keasidan tanah itu berpunca daripada humus ataupun bahan organik, aluminium tukar ganti, garam larut, karbon dioksida, aluminosilikat, hidroksida ferrum dan tanah lempung. Keasidan tanah juga boleh berlaku disebabkan oleh titisan air hujan yang lebat yang mengakibatkan kebanyakan garam yang terkandung di dalam tanah itu mengalami larut lesap. Dan di samping itu juga, di kawasan kajian itu juga adalah kawasan pertanian yang mana mengaplikasikan penggunaan baja sebagai sumber nutrien kepada tanaman. Yang kedua, ciri kimia tanah dapat ditentukan juga pada kekondaksian elektrik tanah. Secara keseluruhannya daripada kajian ini, nilai kekondaksian elektrik yang dicatatkan oleh semua stesen cerapan adalah rendah. Ini menunjukkan kepekatan garam dalam tanah tersebut adalah juga rendah. Jadi, ia tidak menyekat pengambilan air oleh tumbuhan dan tumbuhan itu juga tidak menunjukkan simptom-simptom kekeringan. Oleh itu, tanah yang di kawasan kajian ini adalah sesuai untuk aktiviti pertanian berdasarkan daripada indeksi bagi kekondaksian elektrik tanah yang digunakan oleh MAFF 1988, yang mana nilai kekondaksian yang diperoleh berada di bawah indeks 3 iaitu tidak merosakkan tumbuhan. Dan yang ketiga adalah kapasiti pertukaran cation ataupun KPK. Penentuan KPK ini adalah merupakan penggantian semua atau sebahagian daripada cation tukar ganti pada kompleks pertukaran. Seterusnya, kita beralih kepada korelasi antara parameter tanah dengan logam berat. Daripada hasil perbincangan dalam kajian ini menunjukkan bahawa kandungan bahan organik, pasir, kelodak, lempung, pH, kekondaksian elektrik dan juga kapasiti pertukaran cation amat memberi dan juga mempunyai pengaruh ke atas pengayaan dan juga pengurangan jumlah logam berat di dalam tanah. Dan yang terakhir, daripada jadual 4 yang telah diterakan di dalam poster ini, kita dapat lihat korelasi di antara logam berat dengan logam berat di dalam tanah. Daripada sini, daripada jadual ini juga menunjukkan perhubungan signifikan yang positif, yang manakah yang lebih kuat, yang manakah yang lebih kurang kuat. Secara kesimpulannya, tanah di sekitar Tasik Chini ini boleh dikategorikan sebagai berasid kerana nilai pH-nya yang lebih rendah bagi kesemua kawasan dan stesen persampelan dalam kajian ini. Hal ini kerana kebanyakan kawasan yang dikaji ini adalah terdiri daripada kawasan hutan dan juga kawasan
pertanian yang mengandungi banyak bahan organik dan juga humus yang boleh menyebabkan keazidan tanah itu. Dan dari segi tekstur tanah juga boleh dikategorikan kepada beberapa kategori, iaitu lempung, pasir berlum, lum berpasir, lum melempung dan juga lum lempung berkelodak. Dan selain itu, nilai kekondaksian elektrik juga boleh diperolehi dari setiap stesen persempelan ini adalah rendah, yang mana menunjukkan bahawa ia berada di bawah indeks 3, yang mana tidak merosakkan tumbuhan. Oleh itu, kawasan tersebut amatlah sesuai untuk dijadikan kawasan aktiviti pertanian. Dan di bahagian bawah poster ini, saya ada senaraikan rujukan-rujukan yang dijadikan sebagai sumber rujukan bagi kajian ini. Dan yang terakhirnya ialah penghargaan. Kajian ini dibiaya oleh Grant Penyelidik IRPA. Analisis XRF dijalankan di Makmal X-ray Program Geologi, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah seliaan Encik Abdul Hamid Osman. Sekian daripada saya untuk pembentangan poster saintifik pada kali ini. Terima kasih.